Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Kau lancarkanlah lidah dan lisanku ya Allah, untuk mengatur setiap butir bicara dan aksara, agar setiap ilmu dan setiap titisan curahan ilmu, sebagaimana Engkau sejukkan bumi kubang semangmu ini dengan mutiara hujan yang turunkan bagaikan mutiara. Sallallahu alaihi Muhammad, Engkau sejukkan juga hati kami ya Allah dengan siraman iman, bertambahnya ketakwaan, dengan bertambahnya keilmuan, menjadikan kami tunduk kerendahan, bukan meninggi dengan penuh kesombongan. Jadikanlah kami umatmu, umat nabimu dan hambamu yang sentiasa bersyukur atas nikmat keilmuan, kerana lagi pandai, lagi cerdik, lagi celik seseorang hamba itu, lagi tunduk dan lagi khusyuk, lagi tawaduk. Maka konsep orang yang makin pandai, makin tunduk, bukan makin pandai, makin meninggi. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya muliakan pimpinan, pengurus, penjaga, tuan pengerusi, semoga sihat selalu. Alhamdulillah diberikan kesihatan, kelapangan, keluasan rezeki. InsyaAllah husnul khatimah. Amin abadan abada. Tuan Timbalan Pengerusi, jawatan kuasa pengurusan pentadbiran Masjid Kubang Semang, yang saya ingat masjid ni antara masjid yang terawal mempunyai kaligrafi dinding yang paling cantik dalam Pulau Pinang, antara yang terawal. Sebelum masjid-masjid lain mula nampak mencantik dan memaniskan landscape dalaman ataupun interior design dalaman. Jadi masjid ni antara yang terawal. Saya kira tahun mungkin dah 20 tahun lebih. Saya ingat saya kan, dinding kita tu, ketika masjid lain masih lagi suram, samar, pudar, masjid ni dah melangkah ke hadapan dari segi kaligrafi. Mudah-mudahan masjid ni juga akan terus melangkah ke hadapan, bukan hanya pada interior, pada fizikal, tetapi dalam bentuk pengisian secara spiritual. Jadi dia seganding, seiring, seia sekata. Spiritual, fizikal mesti berjalan serentak. Dakwah terbagi kepada dua, teknikal dan spiritual. Dua-dua ni mesti bercantum dan bergabung. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu. Ibu-ibu duduk kat mana? Oh ni dalam tinted ni. Sakan ni pun no. Ada ruangan khas tinted lagi. Ibu-ibu nampak ustaz ke? Nampak ah? Saja tanya aku tak nampak ustaz lagi balik tidur tak lena. Kalau nampak tu tak apa, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang tidak dilupakan pasukan batalion Panji kamera hitam
Dia panji hitam yang pertama ni panji kamera hitam, bawah sikit lah kira. Bawah sikit daripada Al-Qassam Kira batang teripuk tu tunggu nak pungai Israel je. Kamera ni tujuan pertama merakam, tujuan kedua batang teripuk tu. Nak belasah Israel. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang berada di Kubang Semang, Parlimen Perempatan Pauh, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati, disaksikan oleh mutiara dan hujan yang turun insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni sallallahu alaihi Muhammad dan kali pertama saya muncul dan timbul untuk kuliah maghrib pada malam ni insya-Allah, untuk kita membawa satu tajuk, kita nak mengangkat satu subjek yang telah pun terlafaz dan ternukil dalam tak kurang daripada 40 sahabat yang menukilkan cerita tentang satu benda yang kalau saya sebut benda tu, tuan-tuan mesti akan rasa benda tu dekat dengan kita, dan kita tak rasa benda tu penting dan besar. Rupanya dalam Islam, dalam daulah, dalam dakwah, benda tu sangat rapat dengan Nabi. Dan antara sunnah Nabi adalah, sebab tu tajuk ni adalah tajuk yang untuk man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Dalam banyak-banyak cara kaedah nak ikut sunnah Nabi ni, ini antara sunnah Nabi yang kadang-kadang jarang-jarang orang bincang. Jadi masjid ni telah menyahut seruan dan cabaran menjadi masjid pertama sembang tajuk sunnah Nabi ni. Apakah sunnah Nabi tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad adalah mengangkat bendera. Rupanya mengangkat bendera adalah satu benda yang Nabi buat dan Nabi tak pernah tinggal dalam setiap sariyah, dalam setiap ghazwah. Nabi nak bina masjid, Nabi angkat bendera. Maka tajuk kita malam ni panji. Panji itu dalam bahasa klasik ataupun dalam bahasa moden. Dalam bahasa istilah mudah nak faham, itu bendera. Ar-Rayah. Dia ada beberapa istilah yang kita nak bincang malam ni. Kenapa kita kena sembang tajuk panji ni? Di bawah naungan panji-panji. Bila sebut bendera tuan-tuan, apa yang kita bayangkan hari ni dan suasana hari ni, setiap kedai, setiap bangunan, setiap petrol pump, setiap toilet pun penuh dengan bendera Palestin. Atas bukit, bawah bukit, atas gunung, dalam laut, atas laut, luar baju, dalam baju, baju dalam pun bendera Palestin. Nak abang tu, bendera Malaysia pun dia tak nak pakai kan. Tak apalah, maksudnya bagus, menghidupkan sunnah Nabi, kerana Nabi mengajar para sahabat antara kaedah dan cara kamu memuliakan hubbul watan. Salah satu cara untuk mencintai negara, mencintai agama adalah kamu angkat tinggi-tinggi. Apakah itu? Ar-Rayah ataupun panji, kerana itu lambang min sya'airillah. Agama ini agama yang ada maruah. Agama ini agama yang high class. Jangan kita low classkan. Agama ini agama yang Allah dah upgrade. Agama ini agama yang high. Maka kita jangan down. Sebab tu dalam kita kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, dalam upacara rasmi rutin anak-anak sekolah setiap hari Isnin, kalau kita belah Kedah setiap hari Ahad kan, negaraku tegak tanpa bergoyang dan bergoncang, nak terkencing pun tahan, sebab cikgu kata ni negaraku ni tak boleh bergoyang. Time azan hang duk bergoyang main game pula, time negaraku pandai hang hormat. Sedangkan syiar panji Allah itu adalah pada azan. Macam mana kita boleh hormat negaraku tanpa bergerak? Macam itulah kalau boleh kita hormat bila azan panji bendera Islam, bila Tok Bilal melaungkan azan. Kalau boleh buat sampai tahap macam tu, lagi baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jadi rupanya nak belajar tajuk panji Islam di tanganmu. Saya agak bergoyang ni tajuk ni. Memang dia besar dan berat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, saya baru sampai daripada Kuantan 6.45 tadi. Sempat hanya salin baju kan untuk Kubang Semang. Okey,
Cerita tentang Panji ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama yang harus kita faham, kita set dalam kepala, nak faham tajuk ni, kita letak dalam hati dan keyakinan kita bahawa, ya Allah, aku sedang beriman dengan ilmu al-fitan. Al-fitan ni maksudnya apa? Ilmu akhir zaman. Bila semakin banyak menuju kepada akhir zaman, kalian akan melihat betapa pentingnya bendera-bendera Islam. Walaupun negara yang berbeza, agama yang sama, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita sedang menjulang dan mengangkat bendera yang sama walaupun warna berbeza. Bendera kita sama, Saudi, apa lagi? Syria, Yaman. Allahumma barik lana fi Yaman, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Tunisia, Algeria, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Hindustan, Gohegostan. Semua negara sebenarnya kita berkongsi satu, berkiblatkan mengangkat bendera yang sama, alif sim lam alif mim. Inna dina indallah hil Islam. Okey. Jadi yang pertama kita kata, ya Allah, aku sedang beriman dengan hadis yang berkaitan dengan ilmu al-fitan, ilmu akhir zaman. Dalam hadis akhir zaman, contoh dalam kitab hadis 40 karangan almarhum Syekh Abdul Ahmad Fahmi Zamzam, mengatakan bahawa tajuk bendera, tajuk Panji ni kamu akan temui bila akhir zaman nanti. Banyaknya pejuang-pejuang bangsa, agama, nusa, negara dan agama akan kembali. Bendera akan kamu nampak di mana-mana sahaja. Seperti mana zaman sahabat bersama Nabi, Nabi meletakkan Uhud, Badar, Tabuk, sampai Khandaq, sampai Hunain, Fathu Mekah. Bendera Islam terpacak dan menandakan bahawa bila kemerdekaan, bila bendera terpacak ni tuan-tuan, itu antara salah satu cara untuk mengalahkan mental musuh. Pada zaman Turki Uthmaniyah, pada zaman Abbasiyah, pada zaman Sayyidina Tariq Ibn Ziyad, ketika membawa Islam ke bumi Spain, ke Gibraltar, ke Madrid, ke Real Madrid, sehingga Islam semua, Spanyol dan juga Portugal, antara benda yang tak boleh tinggal adalah bendera. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa? Sebab itulah matlamat, maqasid Islam dan ar-rayah mesti bercantum dan bergabung. Zaman sahabat, bendera dan Panji ni sentiasa diangkat sebab salah satu kaedah untuk melemahkan musuh bila dia tengok banjak bendera. Jadi kaedah untuk meluntuhkan dan melemahkan tuan-tuan, untuk melemah dan meruntuhkan semangat Israel adalah makin ramai kempen, bukan hanya solidariti jerit hancur-hancur, tetapi mengibarkan bendera. Maka itu salah satu sunnah Nabi yang diwarisi oleh sahabat. Nak tegakkan Islam, nak runtuhkan semangat musuh, bendera tu hang pacak dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ada setengah masjid dia letak atas mimbar satu bendera. Tak kisahlah bendera Malaysia ke, kalau macam sekarang musim Palestin. Tengok sahabat tuan-tuan, dia bawa bendera, contoh hujan kan, dia akan letak bendera tu tak boleh hujan, kena hujan. Aku kena hujan tak apa, sanggup bawa macam ni, jalan. Dah tahan dengan kepala, tahan dengan tangan pula. Sebab apa? Setitis tak mau tercemar. Walaupun kena hujan tu tak basah, walaupun kena hujan tu tak kotor, tapi bagi dia tatang bendera tu umpama benda yang sangat so precious, benda yang sangat mahal, maruah, mengatasi diri dia. Tapi kenapa kita kena belajar tajuk ni tuan-tuan? Dalam satu kajian Eskatos. Eskatos ni bahasa Yunani. Dalam bahasa kita sebut ilmu fitan lah. Ilmu fitan ni ilmu akhir zaman. Dalam bahasa kepercayaan orang Kristian, Rom dan juga Yahudi, dia panggil eskatos, menghasilkan kalimah eskatologi, iaitu bermaksud ilmu tentang benda yang akan berlaku akhir zaman. Jadi akhir zaman yang disebut ni bukan benda yang hanya kita, semua agama percaya, cuma mengikut fahaman masing-masing.
Yunani cara Yunani, Kristian cara Kristian. Sebagaimana yang tuan-tuan mungkin pernah dengar, kalaulah Yahudi Zionis tak percaya hadis akhir zaman, dia takkan tanam pokok orkot. La syajar, la hajat, wala dabbah. Hadis tu hadis kita, hadis Nabi sebut. Tapi pasal apa dia guna? Kalau Yahudi Zionis boleh rujuk hadis orang Islam, tuan-tuan, kita tak percaya dekat hadis akhir zaman. Hang siapa hang lagi Yahudi ni? Yahudi boleh percaya kepada hadis akhir zaman. Sebab tu rokok ditanam. Sebab tu Palestin nak dicuri dan dirampas. Sebab kepercayaan mereka, Palestin tempat terakhir yang paling selamat. Kepercayaan. Okey, dalam ilmu eskatologi tuan-tuan mengatakan bahawa antara tujuan lain dalam banyak-banyak aim dan tujuan Israel untuk kita kata apa? Merampas ataupun menguasai secara total sebelum 76 tahun mereka menguasai. Target mereka adalah ketika peristiwa dan perjanjian ditandatangani antara beberapa negara Arab 1979 yang kita sebut sebagai Deal of Century, yang banyak kali dah tuan-tuan mungkin pernah dengar. Rupanya Zionis Israel dia dah beli hati umat Islam, negara-negara bangsa Arab. Sebab tu dia masuk negara Arab bisu mulut, negara Arab tuli telinga, negara Arab buta mata, sehinggalah Yaman bangkit. Itu pun ada statement wakil Saudi mengatakan, kami tidak membenarkan ruang udara kami dimasuki oleh mana-mana penceroboh. Sedangkan Yaman kalau dia nak hantar memang terpaksa melalui Arab Saudi. Yaman nak pergi ke Palestin mesti melalui, sebab Yaman selatan. Adakah ini menandakan tuan-tuan? Saya bila tengok Ketua Biro Panglima Perang daripada Yaman mengeluarkan statement bahawa kami bersama Palestin, kami bersama Gaza in whatever situation and condition, saya dandan terus teringat kepada doa Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Doa Nabi, berkatlah bumi Syam, sebab dalam Syam ada Palestin. Doa Nabi, berkatilah bumi Yaman. Adakah itu petanda bila Yaman kata dia nak bersama Palestin? Adakah betul inilah masanya ni? Nabi dah kata berkatilah bumi Yaman. Rupanya adakah ini petanda akhir zaman bahawa akan muncul seorang pemimpin daripada Yaman sampai sanggup bersatu dengan Palestin, sedangkan negara Arab lain semua tak kata apa, tak berani. Sebab apa? Sebab hang kata siap hang. Hang ingat hutang hang kat aku ada lagi, Yahudi kata. Hang ingat hang ada hutang tanah kan? Hang hutang senjata kan? Hang hutang M16. Yahudi boleh buka balik statement ketika mana berlakunya deklarasi Balfour, Luzern, semua benda tu ketika Perang Dunia Pertama tuan-tuan. Turki di bawah bergabung dengan Rusia. Ketika itu Turki dah tak ada duit. Maka Yahudi buat apa? Satu, bagi pinjam duit. Yang kedua, bagi pinjam senjata. Hutang duit dan hutang untuk menggunakan senjata. Bila hutang senjata tuan-tuan, bila kita minta balik tak boleh bagi, maka gadailah tanah. Okay. If you cannot pay your debt, please you pay your land, pay your country, pay your people, pay your rakyat. Hang tak boleh bagi duit hang. Jika kalian tak mampu membayar hutang kalian dengan duit, sila bayar hutang kalian dengan tanah, seinci demi seinci. Akhirnya terbayar dan tergadai. Sebab tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, antara cara untuk penjajah buat, tak kisahlah di mana-mana negeri dan negara, untuk nak menghancurkan salah satu komuniti, kaum, bangsa dalam sebuah negara, adalah kena push supaya mereka jual tanah. Akhirnya hilang. Orang Penang semua pekat mai dekat Kubang Semang. Lari-lari tumpang kat orang Kulim. Kan? Tapi benda ni saya sebut dia kata politik pula. Tapi hakikat dia macam tu. Orang Penang semua mai kuning. Kan? Sebab dah rumah dah makin mahal. Kita dah tak berani dah duduk. Muslimin dan muslimat Allah. Tapi itulah yang Yahudi buat kepada semua negara Arab. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dalam eskatologi Barat mengatakan bahawa antara tujuan Yahudi nak sangat Palestin adalah
Mereka bukan nak meruntuh robohkan Al-Aqsa. Mereka nak buat apa masjid? Nothing useless for us. Tak ada guna lah untuk kami. Tapi ada benda yang sangat berguna untuk kami. Apakah itu? Inilah punca Brigade Al-Qassam menyerang Hamas. Tanah Al-Aqsa yang berkeluasan 36 ekar itu tuan-tuan, dia ada beberapa komponen masjid. 2 atas tanah, 2, 3 di bawah tanah. Atas tanah Masjid Qibli, Masjid Qubatul Sakhra, Dome of the Rock, yang tempat Nabi naik ke Mi'raj. Ada kubah, ada batu yang tergantung. Bawah tanah dia ada Masjid Marwani, masjid yang ada mihrab Sayyidatina Maryam menggoncang kurma ketika lahirnya Nabi Allah Isa. Dibina di bawah tu. Tempat uzlah, tempat khalwat Sayyidatina Maryam, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Imran yang berkahwin dengan adik-beradik Nabi Allah Yahya. Yahya daripada keturunan Zakaria, Zakaria daripada Sulaiman, Sulaiman daripada Daud, Daud daripada Yahuza. Maka jalur ini melahirkan keturunan Yahudi. Sebab tu depa claim, kita kata depa ni memang Sulaiman, King Sulaiman, King David, Nabi Daud, keturunan depa. Memang betul. Itulah memang jalur keturunan leluhur Yahudi daripada anak yang keempat dari isteri pertama Nabi Yaqub yang bernama Yahuza. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa ketika mana Nabi Allah Sulaiman menguasai dunia kerajaan ini, Nabi Sulaiman kata apa? Wahai tentera-tentera aku, langit, semut, manusia, burung, angin, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Setiap apa yang di atas muka bumi Allah ni, langit, bumi, utara, selatan, timur dan barat, Nabi Sulaiman kuasaihi. Nabi Sulaiman perintahkan, wahai burung, terbanglah kalian, pi cari buku-buku sihir. Burung pun terbang. Ceramah Ustaz Manis tak ada sound effect, itu bukan Ustaz Manis nama dia. Tinggal tak masuk asap dengan spotlight ke bawah ni. Burung terbang tuan-tuan, atas burung ni dia ada 2 jenis. Satu burung yang boleh terbang, satu burung tak boleh terbang. Dia macam tu saja iklan-iklan selingan. Tak faham kan? Nasib baik tak faham. Okey, ni burung yang boleh terbang Abang macam baru gelak tu macam baru faham kan? Dia lambat sikit So hujan-hujan dia lambat sikit, lambat panas. Okey, macam mana tadi? Burung ni perintah Nabi Sulaiman pi kutip semua kitab sihir. Ni yang duk simpan daripada zaman Nabi Nuh tu. Kitab sihir di dunia ni bermula zaman umat Nabi Nuh. Disimpan, diwarisi. Sallallahu alaihi Muhammad sampailah Nabi Sulaiman perintahkan. Pada zaman itu tak ada langsung kitab sihir satu dunia di mana dihimpun dalam kajian Eskatos ni. Ulama fitan dia kata apa tuan-tuan? Imam besar Masjidil Aqsa membuat kenyataan dan pengesahan bahawa di bawah Masjidil Al-Aqsa itu terletak satu masjid yang namanya Masjid Qadim. Masjid Qadim ni, dalam Masjid Qadim tu tuan-tuan ada satu perpustakaan klasik dan kuno. Dan perpustakaan itu yang berusia hampir 1500 tahun sebelum Masihi, di bawah pemerintahan kerajaan Sulaiman. A'tini mulkan. Ketika Nabi Sulaiman minta kerajaan yang paling kuat di dunia, Allah bagi kerajaan. Dan seluruh kitab sihir tuan-tuan dihimpun, dikumpul di bawah Maktabah Hitiniyah, betul-betul di bawah Al-Aqsa. Kepercayaan orang Yahudi, siapa yang menguasai seluruh kitab yang tak kurang daripada 500 juta kitab. Dan yang ini yang sangat bukan menakutkan, mendebar dan menggetarkan jiwa kita orang Melayu. Sejarah dan wasiat tulisan tangan Nabi Ibrahim, manuskrip asal kepada isteri ketiganya, keturuh tentang wahai isteriku yang ketiga, bawalah. Lain macam ayat wahai isteriku yang ketiga, macam tak sesuai ayat tu. Wahai isteriku, itu ayat tu sesuai. Wahai isteriku yang ketiga, bawalah Islam ke bumi timur. Tuan-tuan, catatan ni ada dalam manuskrip. Tulisan
tulisan asal Ibrani, Hebrew. Dan tulisan sejarah itulah ada di bawah Maktabah Hittiniyah, di bawah Masjid Al-Aqsa, di dalam Masjid Qadim. Apa kaitan dengan Hamas Brigade Al-Qassam serang? Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu lah kan? Nak bagi tahu lah ni. Tuan-tuan tahu tak tahu? Jangan buat kepala tahu. Saya orang tahu kata tuan-tuan tak tahu. Ni saya nak bagi tahu ni. Itu ayat nak bagi hilang penat Okay. Dia elok. Lepas ni tahu, pegang ilmu ni. Jangan buat tak tahu. Nak bagi tahu ni. Ketika mana kepercayaan orang Yahud dan Zionis Israel, kalau bangsa lain sampai jumpa dulu kitab tu, habis lagi tak. Mereka akan tahu sejarah mereka. Dan antara sejarahnya adalah memang tanah dan Bani Melayu daripada isteri ketiga memang dah diwasiatkan tertulis manuskrip tu. Dan Imam Al-Aqsa, mengikut kajian dan rujukan saya, Imam Besar Al-Aqsa mengesahkan sejarah dan tulisan itu, bukti dan evidence itu ada dalam Maktabah Hittiniyah. Sebab tu Zionis nak sangat. Sebab jangan sampai geng Kubang Semang ni pi. Geng Kubang Semang ni pantang dicabar. Depa ni pi sat lagi, depa yang ambil, maka depa tahu sejarah depa. Bila Melayu tahu sejarah mereka, mereka akan mengangkat Panji. Bila mengangkat Panji, Panji sudah di tangan, maka habis ranak Zionis. Tuan-tuan, maka Hamas nak bagi tahu kata apa? Kalau kami tak serang Al-Qassam, tuan-tuan, Al-Qassam ni bukan hanya satu brigade. Dia ada 6-7 brigade. Yang kita tahu hanya Al-Qassam. Antaranya Palestinian Jihad Militeri Islami, antaranya lain Brigade Syuhada Al-Aqsa, 8,000 anggota kekuatan platoon. Di bawah itu tuan-tuan bergabung 7 brigade, menghasilkan yang paling abang otai senior dipegang oleh Kataib Al-Syahid Al-Qassam. Dia ada 6-7 brigade lagi bawah tu. Dan baru ni bila saya program dengan 10 brigade para dalam Malaysia ni, ada satu camp yang menghasilkan anggota rekrut tentera yang paling ramai di Malaysia, tak kurang daripada 5,000 orang. Bila saya sebut cerita Al-Qassam menggunakan paragliding, cerita pula dekat tentera yang memang mahir dalam para, tuan-tuan agak-agak jadi macam mana? Dia punya aura dan lain macam. Saya kata tuan-tuan ni adalah Brigade Al-Qassam cawangan Tanah Melayu. Kebir habis satu masjid, 1,500 orang tentera main dengar. Depa ni para layar, para terjun payung tu. Satu Malaysia ni mereka adalah utama, pasukan brigade utama yang terlibat dalam istiadat penyerahan panji-panji hari kemerdekaan yang selama ni kita duduk tengok orang berlatih payung terjun tu. Itulah utama mereka. Itulah kekuatan kemahiran anggota tentera para, ataupun kita sebut paracut, para layar. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi semangat saya sebab bawa balik kem tentera para. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya kata kat Panglima, saya nak cuba belajar naik. Saya rasa kalau saya naik terjun tu mungkin 3 hari tak turun-turun. Sebab apa? Sebab berat hanya 40 kilo. Angin dia bawa sedang-sedang sampai Palestin, tak turun-turun weh. Ustaz ni makruh ni kalau naik para, takut tak turun. 3 hari tak turun, untuk 3 minggu tak sampai. Sedang-sedang sampai Mi'raj, langit ke-7 tu weh. Tak turun, ringan sangat. Naik hilang. Ustaz mana ni? Tak ada. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi abang kalau naik ni rasanya 2 saat sampai. Okey bah. Rupanya tuan-tuan, kekuatan ilmu tentera ni baru dapat. Kekuatan para layar, bukan paragliding yang Al-Qassam guna ni. Ni yang payung terjun dia ada 2. Satu statik, satu pre-fall. Maklumat padat. Baru balik tentera. Kekuatan kelajuan turun payung terjun 1 saat bersamaan dengan 1,000 kaki. Jadi kalau nak yang baru rekrut 3,000 kaki, 3 saat sampai bawah. Latihan awal. Rupanya itu ilmu tentera tuan-tuan. 1 saat 1,000 kaki. Kalau starting awal, hang lambat tekan je, kutip dah daging di bawah. Innalillah. Tahlil 7 hari 7 malam. 3 saat akan sampai ke bawah. Sebab 1 saat adalah 1,000 kaki. Tapi kalau yang pre-fall, yang tu memang 10,000 ke atas,
terlambat tekan. Sempatlah kira sempatlah keluar payung tu. Tak adalah nak kutip daging kan. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita faham dah. Bangsa Melayu ni, kalau kita sedar bahawa sejarah kita dicuri dan dirampas serta disembunyi di bawah itu, kita tak terkurung. Bukan dicuri, bukan dirampas. Kan kitab tu dihimpun, ditulis. Menyebabkan kan Palestin ni kan diserang oleh kerajaan Assyria, Babylon, on off, kawan ni serang, kawan ni serang. Sayyidina Umar ambil balik 636, jatuh pula. Kerajaan Rom ambil balik. Lepas tu Salahuddin Al-Ayubi, Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayubi ambil balik. Menyebabkan benda yang ada di bawah tanah tu bertukar tangan. Dan tuan-tuan, dalam rekod semenjak 15 Mei 1948 pernah terjadi, tak silap saya tahun 2011 kah, if I'm not mistaken, Masjid Al-Aqsa pernah dikurung dan ditahan selama 55 jam. Tanpa seorang pun orang Islam Palestin Gaza boleh masuk. Pernah ditahan 55 jam. Tak tahu Israel buat apa. Inilah yang sedang dijaga, yang dipantau oleh Al-Qassam. Sebab jangan sampai mereka sedang korek tunnel bawah tanah, nak pi korek, nak pi gali, nak pi himpun, nak pi curi balik. Itu kitab kita, wakaf. Semua kitab itu kitab wakaf. Tanah wakaf, serban wakaf. Ada manusia belakang banyak. Abang okey bang? Dengar kat belakang okey kan? Tapi tak rasa mana abang kan? Daripada depan kot. Tak apa, okey. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka Al-Qassam nak kata apa? Weh, kalau kami tak serang ni, habislah. Israel sedang menghampiri kitab Maktabah Hitiniyah. Mereka akan merampas. Habis kita dengan hampa-hampa, dengan aku-aku ranak Islam. Kami sengaja serang dulu, nampak macam kami cari pasal. Tapi kalau tanpa kami cari pasal, hampa lena. Terus kami tak serang ni pun hampa lena dah. Tengok, baru start 10 minit kuliah, dah lena. Macam mana nak pergi serang Gaza? Baru Allah bagi hujan ayatnya, bukan hujan peluru. Lena dah. Tu terus angkat bendera, hancur Israel. 10 minit dengar kuliah, lena. Hak paling semangat ni hantar hancur Israel tu. Dia yang paling lena dulu. Tenaga habis menjerit kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Bila sebut syiar ni tuan-tuan, dia adalah, tadi saya kata apa? Bendera ataupun panji ni, poin yang pertama. Oh, dah faham ustaz. Rupanya kalau kita kuasai Al-Aqsa, kita akan jumpa bukti bahawa ya, memang kami Melayu ada hubungan langsung, ada kaitan dekat dengan Al-Aqsa. Kami kena ambil tahu, sebab itu tanah kami nak angkat bendera Palestin. Siapa yang angkat bendera Palestin sama macam dia angkat bendera Malaysia. Video ni boleh cut part ni. Sebab apa? Sebab keterkaitan langsung. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kajian, saya pernah jumpa orang-orang lama sallallahu alaihi Muhammad dalam beberapa NGO kan, dia sebut Malaysia ni Palestin kedua. Palestin Malaysia kedua. Bukan hadis ini hanya ungkapan orang Palestin, sebab dia sangat merasakan darah daging bersatu. Palestin Malaysia kedua, Malaysia Palestin kedua, sampai tahap macam tu. Oi. Okey, tajuk kuliah thumbnail. Malaysia Palestin kedua, Palestin Malaysia kedua. Tuan-tuan tak rasa apa dengan ayat tu? Kita rasa, kalau tak perjuangkan Palestin, kalau tak angkat panji Islam Palestin ni, kita rasa, teruk sangatlah kita ni. Seolah-olah macam jiran kita kena curi, kita tengok saja pencuri masuk, sedangkan kita ada senjata di tangan. Kita tengok saja pencuri kita dilibas, disiat-siat sampai hati. Tu pentingnya belajar tentang sejarah panji ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok balik pentingnya panji ni. Nabi dalam setiap peperangan, Nabi memimpin keseluruhan perang sebanyak 27 yang disebut Ghazwah, dan tidak ada satu perang pun yang Nabi tak bawa panji. Dan setiap panji mesti panglima perang pegang. Contoh,
yang berlaku dalam perang Mu'tah 629 Masihi. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat 632. Ni antara perang-perang hujung. Hujung ni perang Tabuk, perang Hunain. Itu dekat-dekat Nabi nak wafat dah. Antaranya tuan-tuan perang Mu'tah di Jordan. Perang yang berlaku ketika mana Nabi menghantar seorang wakil delegasi ditahan oleh Syurahbil. Menahan, mana engkau ni? Engkau nak pergi mana? Aku nak bawa Islam ke bumi Syria. Lalu ke Jordan. Sampai di kawasan yang bernama Mu'tah, maka delegasi sahabat Nabi dipenggal kepala tanpa ada sebarang tunjuk sebab dan penjelasan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, berita kematian sahabat Nabi yang sangat tragis ini sampai kepada sahabat zaman di Madinah. Maka dihimpunkan yang awalnya 300 bala tentera, regimen dan batalion di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Nabi mewasiatkan, Nabi mengatakan hadis daripada riwayat Abu Daud, tuan-tuan, aku mewasiatkan 3 orang panglima. Yang pertama Nabi petik nama Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang kedua Nabi petik nama siapa? Nabi petik Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib dalam Sarjana Indonesia, dalam kitab Sallallahu Alaihi Muhammad Syakhsi fi Daulah, Syakhsiyah fi Daulah, dalam kitab sejarah Daulah Islam, Panji Islam sampai ke Nusantara 626 Masihi, lebih kurang 6 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi dah mewasiatkan Panji Islam, tuan-tuan, dah sampai dekat Nusantara. Jadi dalil saya yang kedua, dalil pertama bukti tadi, Nabi Ibrahim dah mewasiatkan kepada isteri ketiga, hang bawa Islam. Sebab isteri pertama, isteri kedua, minta maaf, wahai isteriku, engkau bawalah anak ini Ismail ke mana? Ke bumi Arab, supaya dia boleh memacakkan panji Islam di bumi Arab. Lahirlah 12 kabilah Arab. Panji Islam pertama di Arab dibawa oleh Ismail bin Ibrahim. Wahai isteri pertamaku, bawalah anak cucu kita untuk sebar dan tegakkan Islam. Di mana? Di bumi Eropah, di bumi Rom dan di bumi Iraq. Maka Nabi Yaqub, anak-anak dia semua pindah ke bumi Iraq. Rom bin Ishaq pindah ke Rom. Maka lahirlah Bani Ishaq. 70,000 akan datang akhir zaman, akan bersama dengan Imam Al-Mahdi membuka kota Konstantinopel ataupun Turki. Maka itu wasiat. Mereka ni tak pernah tinggal Panji. Tu Panji yang kedua. Panji yang pertama Arab, Panji yang kedua adalah Rom. Nabi Ibrahim dah wasiat dah. Panji ketiga Bani Israel. Bani Israel ni, mereka ni ada amanah. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Apa amanah kalian? Amanah kalian, kat mana saja bumi kalian ketika kamu ada Nabi, kamu kena pasakkan bendera Islam di belakang Nabi, sebab hampa hidup sezaman dengan Nabi. Tapi apa yang berlaku? Bendera tu hampa cucuk, hampa bunuh Nabi-Nabi. Mau Allah tak marah. Akhirnya bentuk hukuman Allah, Yahudi, get out from any land, get out from any country. Kalian tak layak duduk dalam mana-mana tanah, dalam mana-mana negara. Dihalau daripada Palestin, dihalau daripada bumi Eropah, dihalau, keluar. Tengok-tengok sampai dekat jalan Yahudi Pulau Pinang. Mungkin Yahudi tu nak terasa nasi kandar Sulaiman, tak dan rasa mati dulu, nasib baik je. Okay, di Pulau Pinang dia ada perkampungan Yahudi. Saya baru jumpa kajian kaitan dengan itu, sebahagian daripada Yahudi diaspora, Yahudi yang dibawa oleh British pada zaman Perancis Light, pada awal kurun ke-18, abad ke-18. Abad ke-18 ni bersamaan dengan 1786 ketika Perancis Light masuk. Sallallahu Alaihi Muhammad melantik residen dan sultan-sultan berapa negara selat, sultan yang dia apa kita kata, dimusnahkan sistem kesultanan. Keserentak dengan itu Yahudi masuk ke tanah Melayu. Abad ke-18 serentak dengan British masuk. Maka Yahudi dengan British memang berkawan baik sejak dulu lagi. Di mana ada penjajah, di situ ada Yahudi.
Maka Yahudi dengan kepenjajahan memang sifat kolonialisme adalah dekat. Itulah Yahudi. Dia suka menjajah tanah. Minta kampung, dia akan rampas daerah. Bagi daerah, dia rampas negeri. Bagi negeri, dia rampas negara. Bagi negara, dia rampas dunia. Itu sifat Yahudi. Bukan lagi bagi betih nak paha, bagi betih nak apa? Tak tahu nak kata. Bagi betih nak seekor tu. Dia nak seekor, dia tak mau paha-paha ni. High demand, high taste. Jadi dalam perang Mu'tah Nabi kata, bawalah Sayyidina Zaid bin Sabit berlawan, berperang, berlawan, berjuang tuan-tuan, berkorban. Sehinggalah titisan nyawa terakhir tuan-tuan, terkulai layu jasad di Mu'tah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentera Rom, Raja Heraclius. Ketika itu tuan-tuan, yang memimpin Rom, ketika itu jasad Zaid bin Sabit jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, dia biarkan jasad dia jatuh dulu, barulah bendera jatuh. Tak dan bendera jatuh ke tanah, jasad Sayyidina Zaid jatuh daripada kuda, bendera dan panji itu tuan-tuan disambut dan disahut oleh khalifah yang kedua. Kita sebut orang kedua pantang tengok pemimpin nombor satu jatuh, dia pergi sambut. Kita jenis bergaduh. Yang nombor satu jatuh, alhamdulillah aku boleh naik. Tu kita penyakit orang Melayu. Berlawan sesama kita kan. Nampak macam berkawan. Kawan kita jatuh, alhamdulillah. Sujud syukur. Sebab bila dia jatuh, mesti aku dilantik sebagai panglima. Itu penyakit Melayu. Dalam semualah, tempat kerja ke, organisasi ke, kampung ke, negeri ke, itu penyakit kita. Penyakit kedengkian ni. Kotornya hati kita tuan-tuan. Tapi Sayyidina Ja'far ni jatuh, dia pergi sambut. Sebelah tangan sambut kawan, sebelah sambut bendera. Bendera jangan, panji jangan sampai ke tanah. Islam akan hina. Betapa mahalnya panji ni. Kalau tuan-tuan pernah ikuti kuliah saya tajuk Turki Utsmaniyah, semua sultan khalifah zaman sejak daripada zaman dululah Umayyah, Abbasiyah, tapi ketaranya pada zaman Utsmaniyah. Istiadat, pengisytiharan, pemasyhuran sultan dan perlantikan sultan satu nak pergi ke sultan dua, nak pergi ke sultan ketiga. Antara dia tuan-tuan, kalau kita wallahi wabillahi wa tallahi, saya dengan ini mengangkat sumpah bahawa akan sekian-sekian, saya Ustaz bin Manis bin sangat manis, contoh dilantik sebagai Datuk Seri Panglima Perang, angkat diri sendiri kan. Bila lagi? Hampa tak puji aku puji diri sendirilah. Okey, dengan ini mestiharkan diri saya sebagai Panglima Perang Kubang Semang, contoh. Sebutlah amin. Mesti tu sebut amin sikit, amin. Amin. Musik pun tak apa ni. Okey, lawak dah. Akan misalkan sebagai Panglima Perang. Lepas habis tu tuan-tuan, satu upacara menjadi satu rutin dan kebiasaan. Apakah itu? Maka kita sebut macam Setiausaha Sulit Diraja, penasihat. Kan setiap kalau kita kan agung kan dia ada penasihat diraja. Penasihat diraja itulah yang akan main sebelah dan kita akan cium bendera tu. Saya tak pasti, tak tahu aku mungkin di Malaysia ni tak tunjuk pada rakyat, mungkin ada. Tapi zaman Turki tuan-tuan, ketika nak ambil alih jawatan sebagai sultan, khalifah, menteri ke apa, dia mesti cium bendera dia dengan penuh. Kita bukan sembah, tapi simbolik. Aku tatang, aku jaga hang bendera tu. Ada bendera sini. Nak buat lakonan sikit. Tak ada bendera? Ada? Abang pesan saya, tayang. Agree ya? Saya tak boleh duduk sini, Okey, penaja bendera dia sebelah ustaz. Duduk. Kursi ni besar. Mantap ni. Ni rainbow ke apa ni? Okey, ni contoh bendera. Saya tak masuk kamera. Masuk TV. Okey, ni contoh bendera tuan-tuan. Katalah hujung bendera ni kan. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, Palestin, Malaysia ni betul ni. Palestin, Malaysia. Selepas aku terima nikahnya pula. Sorry yang silap. Apa tadi? Aku Ustaz silap. Akad. Okey. Nampak sangat penat. Aku mengangkat sumpah sebagai Panglima Perang sekian-sekian.
maka dia akan ambil bendera ni, dia akan cium. Dia cuba cium. Masya Allah. Kita ada pelakon malam ni. Banyak mahal malam ni. Jadi bila cium tu, tunduk sikit, tunduk cium tu, dia menganggap setiap kepanjangan bendera ni tuan-tuan, umpama inilah wilayah yang aku kena jaga, jangan sampai 1 inci tanah ni pun penjajah masuk. Nampak macam bendera, tapi dia adalah negara. Tu, dahsyat tak dahsyat Daulah Turki Osmaniyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey sayang. Okey ya, tahniah. Terima kasih ya. Saya kita makan Jadi tuan-tuan nak beritahu bahawa panji ni bukan benda main-main. Dia adalah satu benda yang min sya'airillah. Jadi bila cium bendera tu, sallallahu alaihi Muhammad, dia lagi bukan, dia nak buat tahana, orang utara kata kan. Dia nak ambil duit rakyat, dia nak tak boleh. Aku tak boleh. Aku dah bersumpah di depan Allah, aku tak akan ambil. Seinci, sekopiah pun aku tak akan ambil. Apatah lagi 1000. Sebab itu amanah dia. Tu, Daulah Turki Osmaniyah, panji. Jadi ketika Ja'far bin Abi Talib sampai ke Nusantara tuan-tuan, bawa panji Islam. Zaman Nabi ada, maka Nusantara tuan-tuan dah terima Islam 626 Masihi. Tu ada catatan rekod. Kalau tuan cek dalam sejarah Asia Tenggara, Nusantara, kerajaan Pasai, Samudra Pasai, kerajaan Islam awal kan, yang melawan Majapahit semua tu, ada catatan makom yang berusia sekitar 600 tahun lebih masih ditemui di beberapa kawasan dan kampung yang sangat klasik di wilayah Riau dan Aceh, Sumatera. Membuktikan bahawa memang betul sahabat Nabi dah sampai. Kenapa sahabat Nabi sampai? Sebab Nabi hantar. Sebab apa Nabi hantar? Nabi dah mengisyaratkan bahawa hampa Bani Melayu, kalian tanah Melayu adalah bakal memegang panji Islam, dan kalian bertanggungjawab melihat, jangan tengok saja. Kalian yang bertanggungjawab untuk membebaskan setiap inci, bukan Al-Aqsa, tapi semua tanah wakaf di dunia ini kalian kena jaga, termasuk Mekah Madinah. Maka hin yang Nabi bagi, maka panji Islam, itulah terjawab tajuk kita, di tangan kita, sebab Nabi dah hantar sahabat. Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan, ketika perang, tangan yang memegang panji ni tuan-tuan terkulai, dilibas. Bila dilibas kudung macam ni, nak pegang macam mana? Kepit. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kepit dicelah antara dada dengan dadanya ini, bahunya ini, lawan punya lawan sebelah kiri. Kita boleh bayang dalam penuh ketidaksempurnaan itu tetap memegang. Dari segi teknikal dan tactical procedure, dalam istilah tentera dipanggil TTP. Benda ni diguna pakai dalam Brigade Al-Qassam. Saya rujuk pada Panglima, Ustaz, apa yang Ustaz sebut tu memang ada dalam konsep tentera. Dan Al-Qassam menggunakan konsep TTP ni. Muslimin dan muslimat Allah, teknikal dan taktikal ni yang diguna pakai oleh semua tentera ni tuan-tuan, maksudnya rekrut tentera ni dia mesti berfungsi kiri kanan. Dan mana-mana mungkin ada anggota tentera kat sini kan, tuan-tuan, kita kalau angkat sumpah nak masuk kerja, mana-mana kerja kita angkat sumpah, kalau urusan bank pun nak buat IC ke apa, lesen, satu jari kan, satu jari. Kalau umrah pun paling-paling pun 4 jari, lepas tu satu jari. Dia tak ada yang sampai 10 jari. Ada tak masuk kerja sampai 10 jari? Tak, pam, tak ada. Tapi satu-satunya kerjaya di Malaysia, di dunia ni tuan-tuan, tentera hang nak masuk sebagai rekrut pelatih, kamu kena sign 10 jari dan cop 10 jari. Kenapa tuan-tuan? Ni ilmu yang Panglima bagi saya, yang main-main sebab tu saya melantik diri saya sebagai Panglima. Mulai malam ni tolong panggil saya Panglima Manis, tak panggil siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya ada falsafah cop 10 jari tu, maksudnya apa? Satu jari pun tak tinggal. Maksudnya kita meletakkan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kita meninggalkan jihad
hijrah, tinggal anak, isteri, tanah, kereta, harta, aset, kebun, dusun, tinggal anak 6 bulan. Masuk PLKN. Tinggal segala-galanya tuan-tuan. 6 bulan dunia kita tak ada. Umpama masuk operasi 2 bulan, 3 bulan, tak ada data internet. Terputus hubungan. Macam mana Gaza disekat bekalan air, elektrik dan juga internet. Security tentera, hak immigration dipegang oleh Israel. Terputus hubungan. Maka 10 jari orang masuk tentera. Tinggi nilai falsafah dia. Maksudnya disitulah jihad orang tentera. Sebab tu orang yang paling mudah untuk syahid adalah golongan tentera. Bila dia melangkah tu, inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pam, cop jari 10. Aku tinggal dunia ni hanya untuk agama bangsa Nusa aku ya Allah. Lillahi ta'ala. Wa jihadi fi sabilillah. Kita sign 1 jari, cop. Maksudnya 9 jari ni kosong. Maksudnya dunia duk ada dalam hati kita. Kita tak berani sangat nak tinggal. Tapi tentera dia tinggal segala-galanya. Duduk dalam camp tu, everything, kiri kanan hang kena hidup. Kena sepak kanan, kiri hang kena hidup. Kena sepak kiri, kanan hang kena hidup. Kiri kanan bermain. Sebab tu zaman sahabat, cara Nabi taktikal dan teknikal, kiri kanan sahabat Nabi hidup. Sebab tu bila kena pegang kat sepanji kat sini tuan-tuan, belah kiri masih boleh cucuk dan belah kiri masih boleh bunuh. Satu libas Nabi disebut dalam kitab Syama'il. Tuan-tuan tahu kekuatan Nabi, ketua Nabi kita berapa orang? Nabi tidak direkodkan berat Nabi secara spesifik dan detail dalam kitab Syama'il. Tapi disebut tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ulama yang mengkaji bab Syama'il Muhammadiyah, jasad Nabi, kekuatan body Nabi bersamaan dengan 40 lelaki dewasa ahli syurga. Sebab tu dalam mana-mana perang Badar sampai ke Tabuk, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada awal dia tengok Nabi Muhammad kalau berdepan, mana berani lawan. Quraisy akan pergi cari Muhammad, weh, tolong cover. Dia akan pergi cari 39 orang lagi. Cukup 39 orang baru Quraisy berani lawan Nabi. Bukan 1 by 1, 40 by 1. Sebab apa? Mereka tahu kekuatan Nabi Muhammad bersamaan dengan 40 lelaki dewasa ahli syurga. Sebab tu tidak heran. Sebab tu Nabi tak takut dan Nabi tak gentar. Tidak gentar dicabar, tidak goyah disergah. Tidak goyang bila apa jua dibuat oleh musuh. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, akhirnya sebab tu Nabi kalau libas sama ada pedang, satu libasan 40 jatuh. Sebab persamaan dengan 40 orang. Jadi ayah-ayah kat sini nak uji keheroan, keayahan, balik sekali lagi, ambil seorang anak lelaki, sila tampak seorang. Kalau 40 jatuh, ayah tu memang hebat. Anak-anak ayah, mari sini. Istawfa tadilu. Ayah aku nak semayang ke apa ni? Ustaz Maneh kata, ayah kena test. Ayah ni power ke tak power? Mana tampak seorang jatuh semua. Yang bini-bini pun jatuh. Abang. Bini tak salah pun jatuh. Itu tampak lain macam tu, tampak geram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekuatan Rasulullah. Ja'far bin Abi Talib ketika dilibas pula tuan-tuan, dilibas tangan kiri dia, tak jatuh lagi. Benda ada yang meriwayat mengatakan letak digigit, menggigit panji. Sayangnya ni tanah ni, maruah ni, tanah ni, Islam ni, agama ni, negara ni. Wasiat Nabi duduk dekat mulut aku. Bila kedua-dua tangan tuan-tuan, akhirnya dilibas dan dicucuk daripada belakang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akhirnya jatuh syahid. Datang Khalifah Sadina Abdullah bin Ruwaihah. Nabi sepetik 3 orang ni tuan-tuan. Dia pula sambut dengan tangan kanan ni. Saya ringkaskan tuan-tuan, berlawan benda yang sama. Macam mana rentak cemerlang momentum. Zaid bin Sabit, panglima dah jatuh syahid dah. 2. Ja'far sambut sahabat dah syahid dah, panglima kedua. Mai pula panglima ketiga, meneruskan rentak cemerlang tanpa gentar dan takut dan tanpa mengundur diri walau seinci.
Akhirnya khalifah panglima perang yang ketiga pun jatuh, barulah Khalid bin Zaid, Khalid bin Al-Walid ambil take over. Ketika itulah tuan-tuan, Islam memenangi pertarungan dan pertempuran di Mu'tah Jordan. Nak bagi tahu bahawa kalau tidak kerana Panji, satu berjuang kerana Allah, yang kedua Panji itu melambangkan satu benda yang kita kena tatang melebihi daripada minyak yang penuh, sebab dia maruah syiar agama kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, macam kita masjid kan, saya tak tahulah kalau agak keterlaluan, kotlah kita nak ambil sedikit tauladan daripada Daulah Uthmaniyah kan. Apa kata ni cadangan ni, cadangan spontan ni, perlantikan masjid lepas ni, AJK masjid bawa satu bendera Malaysia lah, okey, bendera Malaysia sebab umum, ataupun kan masjid ada bendera sendiri. Kalau masjid ada bendera sendiri, bawa bendera masjid, bawa dari pengerusi sampai AJK, biro-biro, lepas lantik aku janji sumpah tu suruh cium semua bendera tu. Boleh buat itu. Kita akan cuba cadangkan Masjid Bukit Sekembang Semang akan menjadi masjid pertama yang cium bendera lepas angkat sumpah. Tu dia barulah jawatan tu dia rasa macam, oh dia jaga sungguh. Sallallahu alaihi wasallam, amanah pada jawatan. Itulah panji-panji yang sangat penting untuk dijaga dan dipelihara. Tuan-tuan, mungkin yang terakhir, yang mungkin yang saya boleh sebut kat sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana, kalau alang dah terlanjur saya sebut tadi apa, zaman Khalifah Uthmaniyah, ketika mana Sultan Muhammad II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih 29 Mei 1453, antara benda besar, antara benda perdana yang dilakukan ketika mana-mana ketumbukan, mana-mana serangan, mana-mana penentangan, tolakan yang diberikan oleh tentera Islam sehingga menang, maka tanda kemenangan menjadi satu simbol dan acara akhir, atur cara akhir, lawan, tentatif peperangan hujung tu tuan-tuan, sebelum mengisytiharkan, ketika mengisytiharkan perang, ketika mengisytiharkan menang dalam setiap siri peperangan diwarisi oleh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan, seorang panglima akan dilantik oleh sultan yang memerintah untuk angkat bendera dicucuk panji. Dan tuan-tuan tengok kan, macam kita hari tu bila merdeka, bendera Union Jack diturun, bendera Jalur Gemilang, Tanah Melayu dinaikkan. Itu simbol kita. Dia bila okeylah, kalau kita zaman kita kena naik macam tu kan, guna takal, okeylah macam betul lah tu. Tapi yang lebih, kita kata apa, lebih feeling, dia punya sense of love tu tuan-tuan, bila hang bawa dengan tangan naik atas bukit, atas kota, atas benteng, atas tembok, macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih dia mewasiatkan kepada Panglima Hassan Ulubaid, panglima perang yang pertama selepas Sultan Muhammad Al-Fatih, dalam belakang ni kena panah, cekutong, kena panah. Tuan-tuan, panah zaman tu bukan panah biasa macam zaman kita duk guna ni. Dia campur dengan bahan api yang sangat pedih. Tetapi semangat hubul watan, mengatasi kesakitan dalam duk kena panah macam landak. Kan landak kan bulu-bulu kan. Macam itulah gambaran sahabat-sahabat zaman Nabi sampai zaman Uthmaniyah. Jadi apa pun negara dulu, jadi apa pun tanah dulu, jadi apa pun daulah dulu, aku ni kemudian cedera tak apa, tahan, ketekang tu, pegang, Allahu Akbar, Allah, cucuk dulu, dah tahu nak mati ni, aku takkan mati selagi mana bendera Panji tak dipasak. Ketika pasak bendera Turki Uthmaniyah di puncak kota benteng Konstantinopol, akhirnya bendera Rom Byzantine runtuh, dibuang selepas 1138, tak pernah runtuh, berkibar megah bendera mereka selepas 1100 tahun tuan-tuan. Akhirnya bendera Daulah Uthmaniyah dipasakkan oleh Hassan Ulubaid. Bila dia letak
terpasak tu tuan-tuan, dalam keadaan bendera dah terpasak tegah, mau kibar megah, barulah dia menghembuskan nafas terakhir. Maksudnya apa? Nilai panji bendera bagi dia lagi mahal daripada nyawa dia. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah umpama anak dia riba ayah dia jatuh, ayah dia sakit. Macam anak-anak Palestin kan, dua-dua orang rebah, ayah dengan anak rebah. Ayah akan pastikan sallallahu alaihi wasallam, anak tu hidup dulu, dia pangku jatuh, nak mati pun pastikan anak aku hidup dulu, aku pangku elok baru aku mati. Umpama macam tu, dia pangku, dia tatang anak dia. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dikatakan bagaimana pelajaran yang kita nak ambil dalam peristiwa Panji ini, betapa mahalnya Panji ataupun Ar-Rayah. Tuan-tuan, Panji ni ada dua dalam konsep Islam. Ar-Rayah ni semua bendera yang diguna pakai untuk perang. Yang kedua dipanggil Al-Liwa. Lim, lam, waw, hamzah, Al-Liwa. Hamzah, alif. Al-Liwa ni bendera yang tak diguna pakai untuk perang. Macam kita buat untuk masjid hanya untuk berkibar, bukan perangnya. Macam kita kan tak guna perang kan. Yang kita ni bukan Ar-Rayah. Ar-Rayah ni hanya guna untuk perang saja, operasi ketenteraan. Jadi macam kita orang dibuh kat bendera di tiang, di jalan, di masjid, di kawash, di kereta. Ini kita panggil Al-Liwa. Bendera untuk menaikkan semangat dan mempertahankan semua bersatu hati mengangkat dan mendaulatkan agama yang satu. Sebagai tanda Palestin, tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan bila angkat bendera, faham, cuba faham. Jangan saya tak mau semangat tanpa ilmu. Semangat sokong solidariti kan? Semangat solidariti ni bagus dah. Yang pertama kita kena faham, kenapa angkat bendera Palestin? Tuan-tuan kena cakap diri sendiri, Palestin tu tanah kita. Yang kedua, Palestin tanah wakaf umat Islam di dunia. Yang ketiga, memang sejarah tanah Melayu dan bangsa Melayu pernah sampai dan membebaskan. Tok nenek moyang kita dah membebaskan, pernah sampai di Palestin. Maka aku tak boleh pi, aku hanya boleh mengangkat bendera. So kena faham barulah nilai solidariti tu duduk angkat bendera saja. Bagus dah, tapi no point, ilmu tak ada. So 3 poin tu tuan-tuan faham. Orang tanya, oh macam ni, cek pasal apa? Bagi tahu kat anak-anak. Selain daripada tu, pasal ayah, pasal apa cek kena angkat bendera solidariti? Yang pertama, kita kata apa lagi? Tambahan ilmu, sebab bumi ni bumi nabi-nabi. Bumi ni bumi yang Nabi Muhammad imam, tak ummus solat kepada sekalian nabi. Solat jemaah nabi-nabi teramai di dunia, di bumi yang bendera yang cek angkat ni lah. Bagi anak faham sikit nilai sejarah daripada solidariti. Tak mau dihimpun, tak mau semangat jerit tapi tak ada nilai. Bagus dah. Cuma kita upgrade, suntik sikit ilmu, cantik kat situ. Sallallahu alaihi wasallam. Semangat saya tak cukup tuan-tuan. Kita ni kadang terlebih semangat. Hancur Israel, Zionis. Pak Cik sebut apa? Hancur, aku tak tengok haram semua Zionis ni. Pak Cik, saya nak tanya, tadi sembahyang subuh berapa? 8.30 tak payah Pak Long Pak Long pergi balik tu. Pergi balik sembahyang qada tu. Sembahyang subuh 8.30, hancur. Takut silap pas. Pak Cik, tuan suruh sekalut nak sembang, nak tembak Zionis kat Palestin. Pak Long pergi sembak dulu Zionis yang dalam rumah Pak Long tu. Selagi tu sembahyang subuh 8.30, pergi tembak tu, beramai tu Yahudi dalam rumah. Jin Yahudi sampai sembahyang 8.30 tu memang Yahudi banyak dalam rumah. Pergi tembak hak tu dulu, mati buang hak tu, baru kita sembang Palestin. Bila tahu tu. Kasar ke? Orang Penang terus tu habis lembut kan? Jadi saya rasa cukup boleh terima kasih InsyaAllah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tanda setuju sah Alhamdulillah sah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk malam ni. Jadi tuan-tuan, ketika mana semua orang berazam dan berjuang untuk meletakkan Islam kembali menjulang, mudah-mudahan tangan kita yang akan menyambut dan memasakkan Panji. Saya ulang, ketika mana Islam, bendera Panji Islam dipasak, kita nak jadi dua orang. Satu tangan Bani Melayu, kaum Melayu ni yang pergi sambut Panji Islam, bukan sambut saja, dan kita yang pergi pacak bendera tu. Siapa? Bani Melayu. Siapa? Geng
Kubang Semang. Siapa? Kita orang tanah Melayu yang Nabi dah hantar dah signal isyarat wakil Nabi kepada Nusantara Melayu ni. Saya tak kata sepenuhnya Pulau Pinang dan tanah Melayu sahaja, tapi keseluruhan bumi Nusantara ni, bumi yang Nabi pandang, bumi yang Nabi Ibrahim dah bagi peringatan, hampa jaga-jaga, hampa ni bukan kaleng-kaleng, hampa ni keturunan aku, matlah jaga, matlah bela, bangkit. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang lena, bangsa-bangsa yang lena, wahai keturunan-keturunanku yang duk main phone, duk galak, duk rempit, mai tanah kita ni, tanah kita bersama, mai jangan biarkan Al-Qassam saja, depa pun tak larat, depa pun tak ada tenaga, tak cukup kudrat, mai support. Itu umpama jeritan. So kita terima kasih kepada Al-Qassam kerana ketumbukan yang mereka beri, maka telah menyadarkan kita daripada mimpi di siang hari. Sesungguhnya Palestin belum menang kerana kita belum cukup tulus dalam berjuang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan itihad, kesatuan untuk sama-sama kita mengangkat panji Islam. Ketika Islam menang, ketika Islam berjuang, tangan kita yang memegang. Mohon maaf andainya ada kata-kata dan gurau senda yang tak kena di mana-mana, daripada hujan turun berhenti, turun sampailah berhenti. Jadi sekian dulu sahaja tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan juga sokongan tuan-tuan. Mungkin ada yang sudi share video-video saya sebelum ini. Jadi saya sangat tersanjung dan terhormat, terharu atas sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan sebagai saham akhirat dan juga talian hayat kita untuk menuju ke hari kiamat. Aku qaula hadza, terima kasih pihak masjid dan tahniah. Sallallahu alaihi Muhammad kali pertama sampai. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'azzil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwan wal muslimin fil Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan wal maidan wal zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.